Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa huwa alladzi addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah, amma ba'du. Bismillah muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini kita akan bicarakan akhlak terhadap kitab Allah Al-Quranil Karim. Setiap umat Islam wajib memelihara kesucian firman Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahawa kalam Allah itu mempunyai kemuliaan yang sangat tinggi dibandingkan dengan segala percakapan atau ucapan apapun. Dan Al-Quran itu memberi petunjuk dan bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya serta akan membersihkan jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum." Dalam suratul Baqarah ayat 151, yang membawa maksud dan membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan mensucikan kamu. Baik. Kita akan bicarakan pada pagi ini berkaitan dengan akhlak ataupun adab-adab yang perlu untuk kita zahirkan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan kitab-kitab langit adalah merupakan satu perkara yang wajib. Kitab langit yang Allah turunkan kepada manusia ada 4. Seperti yang sedia maklum, bermula dengan kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan kesempurnaan kitab-kitab langit Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab Al-Quranil Karim. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab ini dengan tidak kita membezakan antara satu sama lain. Walaupun kita tidak pernah membaca kitab Taurat, kitab Zabur maupun kitab Injil, kita tidak pernah mendengar dan kita tidak pernah melihat. Walaupun begitu, apabila ia datang daripada sumber yang sama seperti mana datangnya Al-Quranul Karim, iaitu sumber daripada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kewajipan kepada kita sebagai umat Islam untuk beriman kepada kitab-kitab terdahulu seperti mana kita beriman kepada Al-Quranul Karim. Apabila turunnya Al-Quranul Karim, maka ia adalah merupakan kitab muktamad yang wajib kepada kita untuk mengikut sekalian hukum maupun syariat perundangan yang terdapat di dalam Al-Quran dan undang-undang maupun syariat nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Kita perlu untuk yang mana masih ada dalam Al-Quran mesti dilaksanakan, dan yang mana tidak ada dalam Al-Quran kita tinggalkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, akhlak yang pertama yang perlu untuk kita zahirkan kepada Al-Quranul Karim ini ialah Al-Quran memberi syafaat dan petunjuk. Ini yang pertama yang kita kena ambil faham terlebih dahulu, kenapa kita wajib beriman kepada Al-Quran dan bagaimanakah akhlak yang perlu kita zahirkan kepada Al-Quran. Yang pertama disebut oleh musannif, dia ajak kita semua untuk ingat bahawa Al-Quran itu memberi syafaat dan petunjuk. Setiap muslim dan muslimah harus yakin atas kebesaran dan kesucian kitab Allah tersebut dan harus memuliakannya sesuai dengan ajaran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan Al-Quran. Baginda bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'ana fa
fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an li sahibih. Bacalah olehmu akan Quran, sesungguhnya bacaan Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi yang membacanya di hari kiamat. Malah dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Tidak berkumpul suatu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan turun atas mereka ketenangan, dan seluruh di antara mereka akan mendapat rahmat. Para malaikat menyertai mereka, dan Allah akan mengingat setiap orang yang ada. Umat Islam hukumnya wajib taat dan patuh kepada firman Allah, dan mesti dapat memelihara akhlak dirinya, keluarga dan masyarakatnya, kerana isi kandungan Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada umat manusia, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, sesungguhnya mereka akan mendapat ganjaran pahala yang besar. Ini yang pertama. Kita kena faham bahawa Al-Quran itu adalah merupakan kitab yang mampu memberi syafaat dan kitab hidayah, kitab petunjuk. Kita tidak mampu melakukan sesuatu amalan, sesuatu kebajikan, sesuatu ibadah, melainkan daripada hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Seperti dengan doa yang amat-amat kita dianjurkan untuk senantiasa baca, sama ada sebelum kita melakukan perbuatan ataupun selepas daripada kita melakukan sesuatu ibadat. Bacalah doa ni agar kita ingat bahawa kita mampu buat kebaikan, kita mampu melakukan ketaatan. Ia datang daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Doa dia apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita baca doa ni sebelum kita buat ibadat, sama ada ibadat umum maupun ibadat khusus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ni dipaparkan di dalam Al-Quranul Karim yang sewajarnya kita ambil ia untuk dijadikan sebagai tauladan. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau memesongkan hati kami, ba'da iz hadaitana, selepas daripada engkau memberikan hidayah kepada kami. Maknanya mampu untuk kita buat ibadat sampai sekarang ni. Allah pilih kita mampu melaksanakan sembahyang fardu dengan sempurna sehari semalam 5 waktu. Kita tambah lagi dengan ibadat-ibadat sunat. Kita mampu untuk pergi ke sana ke sini, bagi kuliah ke, dengar kuliah ke. Tak lain dan tidak bukan ia berpunca daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pohonkan agar Allah yang mencampakkan hidayah itu bertempat di hati kita, hati senantiasa istiqamah di dalam melakukan ketaatan pada hak Allah Ta'ala. Dalam erti kata lain, melakukan segala ketaatan dan meninggalkan segala larangan. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami, ba'da iz hadaitana, selepas daripada engkau memberikan hidayah kepada kami. Kemudian yang kedua tuan-tuan, doa tu kita minta agar Allah berikan rahmah. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan engkau hebahkan, yakni engkau kurniakan kepada kami min ladunka rahmah, di sisi kamu ya Allah akan kasih belas kamu.
rahmah kamu ya Allah berikan kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah. Kita nak kasih sayang itu datang daripada Allah, bukan kasih sayang daripada manusia. Manusia yang serba kekurangan, dia nak makan, dia perlu ada usaha untuk pergi cari makan. Dia nak buat kerja, dia kena ada kekuatan untuk buat kerja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berhajatkan kepada mana-mana makhluknya di dalam melakukan sesuatu kerja mentadbir sekalian alam ini. Maka apabila kita mampu memperolehi rahmat Allah, kasih belas Allah, sayang Allah, cinta Allah, maka Allah Ta'ala akan campakkan cinta ini kepada makhluk-makhluknya, dan manusia akan datang cinta kepada kita. Binatang-binatang pun akan sayang kepada kita. Tumbuh-tumbuhan semua di kalangan makhluk Allah akan sayang kepada kita saat kita telah memperolehi rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut wahab lana min ladunka rahmah. Engkau hebahkan, engkau kurniakan, engkau berikan min ladunka, dari sisi kamu, bukan sisi manusia. Dari sisi kamu ya Allah rahmah. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang wahhab, Tuhan yang maha pemberi. Ya Wahhab, antara nama Allah ialah Wahhab. Wahhab maknanya yang maha pemberi. Tuan-tuan, antara amalan yang boleh kita laksanakan untuk menambahkan rezeki, untuk menambahkan pendapatan, antaranya ialah bentuk amalan ni beramal dengan nama-nama Allah. Antara amalan ni ada beramal dengan hadis Nabi, zikir-zikir, ada amalan dengan ayat-ayat Al-Quran, ada amalan dengan asma'ullah, nama-nama Allah. Dalam 99 nama-nama Allah tu semua ada khasais, keistimewaan-keistimewaannya. Antaranya ialah nama Allah yang disebut tadi dengan Wahhab. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pemberi. Maka Wahhab ini kita beramallah sungguh-sungguh untuk pembuka pintu rezeki. Yang nak berniaga ketika buka pintu kedai, perbanyakkanlah baca zikir ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Ha besar, ha alif ba. Ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Di samping di dalam hati ingat, ya Allah, engkau Tuhan yang maha pemberi. Engkau berilah rezeki kepadaku pada hari ini. Nak pergi ke laut untuk tangkap ikan, untuk jala ke, untuk mengai ke, baca ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Mudah-mudahan Allah yang bersifat maha pemberi itu, dia akan bagi kepada kita rezeki. Kita yang tak niaga, kita yang tak mengai, boleh kita baca doa ni, kita minta agar Allah berikan kepada kita kesihatan, Allah berikan kepada kita kekuatan dengan zikir nama Allah ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Dua benda saya sebutkan sebagai amalan di situ. Yang pertama, sebelum dan selepas daripada melakukan ibadah, eloknya kita perbanyakkan atau kita mulakan dengan membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lepas daripada buat ibadat pun kita baca doa ini juga. Mudah-mudahan hidayah yang Allah Ta'ala masih kurniakan kepada kita ini diteruskan sehinggalah kepada akhir kehidupan kita di atas muka bumi ini. Itu yang pertama, bahawa adab ataupun akhlak yang perlu untuk kita zahirkan kepada kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, ialah dengan kita meyakini bahawa Al-Quran itu mampu memberi syafaat dan juga petunjuk. Syafaat kepada siapa? Maka Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim yang saya bacakan tadi, Iqra'ul Qur'ana. Nabi suruh kita baca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah olehmu akan Al-Quran. Fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an li sahibih. Sesungguhnya membaca Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi yang membacanya di hari kiamat. Subhanallah. Orang
yang baca Quran, sama ada dia baca faham ke tak faham, tu cerita lain. Yang penting ialah iqra'u, baca dulu. Walaupun kita baca tu jaranglah kita nak faham elok, tetapi yang nama Al-Quran tu baca tak faham pun tetap diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa melazimkan dirinya dengan membaca Al-Quran, yakin dan percayalah dia berusaha untuk memperolehi hidayah Allah. Dia berusaha untuk memastikan hidayah yang kalau Allah dah bagi dekat dia, hidayah ni akan berterusan sampai ke kesudahan kehidupannya. Orang yang membaca Al-Quran ini sebenarnya dia berusaha juga untuk menjauhkan dirinya daripada gangguan-gangguan syaitanir rajim. Syaitan akan senantiasa berusaha untuk memastikan kita jauh daripada Al-Quran, kerana dia tahu kelebihan yang ada pada Al-Quranul Karim ni. Saat mana Allah Ta'ala turunkan suratul Fatihah, turunkan surah Al-Fatihah, menyebabkan syaitan semua pakat menangis kerana kekuatan yang ada pada surah Al-Fatihah itu. Subhanallah. Sebab tu Fatihah ini menjadi ummul kitab. Al-Fatihah menjadi perkara yang mesti dibaca, surah yang mesti dibaca di dalam sembahyang kita. Tak baca Fatihah tak sah sembahyang. Tak baca qul ya qul hu tak apa lagi noh. Tapi tak baca Al-Fatihah, habis sembahyang kita tak terpakai. Punya hebat surah Al-Fatihah ketika mana diturunkan kepada Nabi SAW, menyebabkan syaitan pakat menangis. Tu kata kehebatan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, maka kita perlu sebenarnya dan mesti sebenarnya untuk melazimkan diri kita, menetapkan satu masa untuk kita bersama dengan Al-Quran. Biar bagi sehari semalam ni ada satu masa kita nak memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca akan firman-firman Allah yang tertera di dalam Al-Quranul Karim. Insya-Allah orang yang baca Al-Quran ni, Al-Quran nanti di hari akhirat akan menjadi pemberi syafaat. Bila habis baca Quran, cuba tengok rangkaian doa selepas daripada kita baca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, yang last sekali tu, waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikanlah ia, yakni jadikanlah ya Allah Al-Quran itu sebagai hujjatan lana, sebagai hujjah kepada kami. Yakni kita dibangkitkan di hari akhirat, Al-Quran tu datang memberi syafaat, menjadi hujjah untuk menyelamatkan kita daripada kesengsaraan hidup di hari akhirat. Wala taj'alil Qur'ana hujjatan alaina. Kita tidak mahu Allah jadikan Al-Quran itu hujjatan alaina, hujjah ke atas kita. Makna hujjah ke atas kita, Al-Quran tu di hari akhirat dia laknat kita. Al-Quran hujjatan alaina, makna dia Al-Quran memberi menjadi pelaknat kepada kita. Dia mai bertemu dengan Allah, dia laknat kita. Sebab apa? Sebab kita tidak mengendahkan kehendak yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Mungkin ada yang baca tetapi dia tidak beramal. Mungkin ada yang baca tetapi dia tak faham. Sedangkan hak Al-Quran yang pertama, lepas daripada dia mahir dengan membaca Al-Quran, maka dia kena usaha untuk faham Al-Quran. Lepas faham ayat-ayat suci Al-Quran, dia kena beramal dengan ayat Al-Quran. Lepas dia beramal, dia kena mengajak isi kandungan Al-Quran kepada orang lain. Barulah sempurna tuntutan terhadap Al-Quran. Kalau sekadar duk baca Al-Quran saja, tak jadi, tuan-tuan. Seperti dengan sebuah hadis Nabi SAW jelaskan kepada kita bagaimana tanda-tanda nak berlakunya kiamat, yakni tanda-tanda kecil nak berlakunya kiamat. Akan wujud di sana keadaan golongan yang ramai suka untuk baca Al-Quran, tetapi golongan yang faham Al-Quran ni sikit. Kasratul qurra'i wa qillatul fuqaha. Nabi sebut antara tanda-tanda akhir zaman, yang pertama tanda-tanda nak berlakunya kiamat ni, tanda-tanda kecil. Kasratul qurra'i
wa qillatul fuqaha. Yang kedua, kasratul umara'i wa qillatul umanai. Baik, kita tengok satu-satu. Yang pertama Nabi sebut akan berlakulah nanti. Bila Nabi kata 1400 tahun dahulu, ia akan berlaku di zaman kita. Zaman di mana akan banyak golongan yang kasratul qurra, yang mahir baca Quran, suka baca Quran, wa qillatul fuqaha, tetapi yang faham kehendak Quran, yang faham syariat-syariat yang tertera dalam Al-Quran jadi sikit. Benda ni ada dalam masyarakat kita, sungguh rajin sungguh dalam bab ngaji bab ilmu tajwid ni, sana sini. Kira kalau orang salah dengung ke, salah iqlab ke, dia boleh untuk tegak tu. Tapi bila tanya ni ayat ni nak cerita tentang hukum apa, dia tak faham pun. Hanya sekadar mengutamakan belajar Al-Quran, tetapi nak faham isi kandungan Al-Quran entah ke mana. Tak salah untuk kita belajar Al-Quran ni, tapi pastikanlah ada perkara yang paling utama. Penurunan Al-Quranul Karim ialah hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Dia adalah kitab hidayah, kitab yang memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa akan senantiasa baca Al-Quran, dan dia mengambil satu pendekatan untuk memahami apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran ni. Al-Quran suruh dia buat benda-benda yang baik, dia akan buat. Al-Quran suruh dia tinggal benda-benda yang haram, dia akan tinggal. Ini tuntutan terhadap Al-Quran. Satu benda, kasratul qurra'i wa qillatul fuqaha. Golongan yang kedua akan wujud pula akhir-akhir zaman ni sebagai tanda nak berlakunya kiamat, tanda-tanda kecil. Baginda bersabda, kasratul umara'i wa qillatul umana. Akan banyak golongan-golongan yang suka nak jadi pemimpin. Pantang ada jawatan kosong saja yang boleh mendatangkan keuntungan diri dia, maka dia akan tabal ke hadapan, mai ke depan untuk dilantik menjadi pemimpin. Wa qillatul umana, tetapi amanah entah ke mana. Yang nak jadi pemimpin banyak, tetapi yang beramanah korang. Ini tanda-tanda hampir sangat dah kiamat nak berlaku, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kembali yang pertama tadi, kasratul qurra wa qillatul fuqaha. Terlalu banyak yang suka dan boleh untuk baca Quran, tetapi yang faham kehendak-kehendak Al-Quran, wallahu a'lam, entah banyak ataupun entah sikit. Tapi bila Nabi sebut kata sikit, tentu sekali akan sikit, tuan-tuan. Baik, jadi itu hak yang pertama yang perlu untuk kita tunaikan kepada Al-Quran, yakni kita kena faham Al-Quran dia boleh bagi syafaat, syafi'an li sahibih, memberi syafaat kepada tuannya, pemiliknya. Baik, sama. Yang kedua, jangan membaca Al-Quran, janganlah engkau meninggalkan daripada membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Ini ulama letakkan kepada kita garis panduan. Jika akan menghayati dan mendalami Al-Quran, maka janganlah engkau membaca Al-Quran terlalu cepat sehingga mengkhatamkannya kurang dari 3 hari. Sebab orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari bererti membacanya tidak dengan khusyuk dan tidak menghayati isinya. Nabi bersabda, man qara'al Qur'ana fi aqalla min salasi layalin lam yafqahhu. Siapa saja yang membaca Al-Quran sehingga khatam kurang dari 3 hari, bererti orang itu tidak memahaminya. Ini yang kedua. Nak baca Quran tu, musannif sebut, tuan-tuan, janganlah kita baca Quran tu punya cepat sampai 3 hari habis dah. Maaf awal tadi saya sebut silap. Jangan baca Al-Quran kurang dari 3 hari. Makna kata kita nak khatam Quran ni tahap kita orang yang makam biasa ni lah.
orang awam, kita baca dengung ni kan, tak berapa nak lancak. Kalau yang jenis 3 hari boleh khatam ni memang tak salah. Kalau dia memang ahli Quran, dia jalan pun dia baca Quran. Bukan erti kata dia baca ni, dia ambil Quran dia baca, tapi Quran duduk dalam hati dia. Dia naik kereta pun boleh sambung, lepas habis surah Baqarah sambung Ali Imran, An-Nisa, sambung dia boleh. Kita ni lagi mana tak buka Quran, lagi tu tak baca. Kan? Tu panggil kita sebagai orang awam. Makna baca Quran ni kita duduk nampak, buka Quran, duduk depan Quran, buka, tengok, baru rasa nak baca. Kalau waktu naik kereta ke, waktu mana ke, Allah tak berasa nak sibukkan lidah kita ni dengan mengapai atau membaca ayat-ayat yang kita mengapai. Kan, amatlah rugi mereka yang mengapai Al-Quran, menghafaz ayat-ayat Al-Quran, tiba-tiba ayat tu dilupakan. Tiba-tiba ayat tu dilupakan. Kalau dia sengaja melupakan ayat tu, hukum dia berdosa. Kalaulah dia usaha untuk peringat balik tapi tak dapat, dosa-dosa juga, tapi dosa tak banyak lah. Bukan hukumnya harus. Mana harus ni boleh untuk dia tinggalkan, tak. Dosa tetap dosa. Dia kena usaha untuk apa yang dia mengapai tu, kena bagi ingat. Tu dia orang yang hafizul Quran ni. Sebab tu kita tengok orang yang dah mengapai 30 Quran ni, dia tak akan lekang dengan Al-Quran ni. Dalam kereta dia akan ada Quran, ke mana saja dia pergi akan ada Al-Qurannya. Tambah sekarang ni alhamdulillah, syukur nikmat Allah, dengan kemodenan yang ada dalam telefon kita pun boleh isi 30 juzuk Al-Quran. Kan? Tapi duk banyak buka tengok WhatsApp tu lah, daripada duk buka tengok ayat Al-Quran. Tu hak jadi masalah. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Tu yang Syekh Nuruddin sebut, handphone ataupun telefon ini akan lebih awal masuk dalam syurga daripada tuan dia. Tuan dia pun heran tengok, tu macam telefon aku terbang pergi masuk syurga dah. Tanya-tanya telefon, kata patutlah aku yang baca Quran selalu 30 juzuk, ada saja duk baca WhatsApp, dia kata. Allah, tuan-tuan, tak mana kita dengan Al-Quranul Karim. Saya tanya diri saya, juga tuan-tuan dan perempuan, pakat-pakat kita tanya diri kita masing-masing, kita dengan Al-Quran sampai tak mana. Bulan Ramadan dulu kan kita boleh khatam Al-Quran. Lah ni kalau nak harap sebulan kita boleh khatam, payah sungguh lah. Pasal apa? Sedangkan kita kerja tetap dengan cikgu juga, kan? Semayang tetap dengan 5 waktu juga. Tetapi kita disibukkan dengan urusan harian sehingga menyebabkan tidak mampu untuk khatam Al-Quran sebulan sekali. Di mana kita dengan Al-Quran? Kalau tak boleh sebulan sekali pun, dah Ramadan dulu sekali, kurang-kurangnya 3 bulan sekali ke, 6 bulan sekali ke, ataupun setahun ni sekali dalam bulan Ramadan, kemudian boleh pula sekali lagi dalam tahun yang sama. Alhamdulillah, kira hebat dah tu. Kira hebat dah. Ni kadang-kadang sehari pun kita tak sempat untuk melihat Al-Quran. Kalau nak jalan ke mana-mana tanpa telefon, kita rasa tak cukup. Aku, dia kata, kalau tak bawa dompet tak apa, tak bawa telefon rasa tak boleh duduk. Sampai begitu makam dia dengan telefon tu. Masya Allah, Tabarakallah. Sebab ada telefon ni selesai segala masalah. Tak ada duit, dia kata boleh telefon kawan. Kalau bawa dompet saja tak bawa telefon. Nak telefon kawan kena guna dompet. Dia pergi hujah kot tu, kata. Nah, habaq kata punya hampirnya diri dia dengan Al-Quran, dengan telefon tu. Tak apa, tak ada masalah kalau engkau nak hampirkan diri dengan telefon, asalkan engkau gunanya ke arah memperolehi kemanfaatan. Manfaat dunia pun kamu dapat, apakah lagi manfaat di hari akhirat kelak. Tengok sekali lagi tuan-tuan, di dalam doa lepas khatam Quran tu, dia sebut juga kepada kita berkaitan dengan ayat Al-Quran yang kita lupa. Ada 2 bacaan di sana. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina. Boleh juga dibaca minhu ma nasina. Allahumma zakkirna, ya Allah, engkau peringatkanlah kepada kami apa yang kami lupa.
Minhuma nasina atau minhuma nusina. Kalau minhuma nasina, apa yang telah kami lupa. Minhuma nusina, apa yang telah dilupakan oleh kami. Apa yang telah kami lupa, atau minhuma nasina maknanya apa yang telah kami lupa. Minhuma nusina, apa yang telah dilupakan oleh kami. Eloknya nak baca kedua-dua ni boleh. Kedua wajah ni, nasina pun betul, nusina pun betul. Eloknya kita baca dengan nusinya, dilupakan. Makna dilupakan ni bukan sengaja untuk kita lupakan ayat-ayat Al-Quran yang kita dah mengapai, kita nak lupa gitu. Tetapi kita dah usaha nak ingat, apakan daya, dia tak mau nak ingat juga. Dia tak mau nak ingat juga. Kerana itu orang yang rajin mengapai Quran ni, dia lebih kena kerapkan diri jadi imam. Kerapkan diri semayang-semayang sunat biar banyak, barulah boleh untuk dia perangat balik ayat-ayat Al-Quran hak dia mengapai dulu. Kalau hak jenis jarang jadi imam semua ni, kan, dia akan baca benar-benar biasa ya. Kalau dia jadi imam, insya-Allah selalu tiap-tiap hari duk jadi imam. Jangan sampai orang cop, aku tahu dah dia ni sahih, tak lagi baca qul ya qulhu, naik qul ya qulhu, tahu dah dia ni bukan hafiz ni. Yang hafiz ni kalau dia naik, sak dia ambil ayat nu, sak dia ambil ayat ni, sak. Subhanallah. Untuk apa? Dia takut Al-Quran yang telah dia mengapai, tiba-tiba Al-Quran tu hilang, tuan-tuan. Habis tu tak payah mengapai Quran dah. Ngapai-ngapai lagi Al-Quran hilang, kita dilaknat oleh Quran pula. Jangan macam tu. Tanda kata sayang Al-Quran, Al-Quran bukan boleh bagi ada dalam buku, dalam kitab. Kena pindahkan Al-Quran, biar kena ada dalam dada. Seperti mana ilmu mesti kena ada dalam dada, bukan ada di dalam kitab. Al-ilmu fis sudur wala fil kutub. Ilmu tu kena bagi ada di dalam sudur, dalam dada, bukan dalam kitab. Bila tak buka kitab ya, tak boleh, tak reti nak cerita, tak reti nak syarah. Bila buka kitab saja, retilah nak syarah. Kerana ilmu ada di dalam buku, bukan ada dalam hati. Begitu juga dengan Al-Quran. Biarlah kita kena ada Al-Quran ni dalam hati kita. Orang yang ayat Al-Quran ada dalam dirinya, orang tu bahagia. Sebab apa? Al-Quran ni bukan perkataan-perkataan biasa nah. Al-Quran ni ialah kalam Allah. Ya Allah Ta'ala hantar mai kepada kita secara harfiah, secara kalimah yang boleh kita tengok. Tengok sahaja Al-Quran telah menghadirkan ganjaran pahala. Sebab Al-Quran tu kalam Allah yang bersifat qadim. Kalam Allah yang bersifat qadim. Bila kita bicara secara mendalam Al-Quran yang ada sekarang ni, dia qadim ke dia hadis? Makna qadim ni sedia kala, hadis tu maknanya baru. Kan? Makna baru ni dia boleh dirosakkan. Al-Quran hak ada di rak-rak apa semua hak ada di rumah kita, dia qadim ke dia baru? Memang kalau kita ambil pi terbakar habis gitu, kita koyak, boleh dikoyakkan, boleh dirosakkan. Bermakna itu bersifat baharu. Dan realiti hakikat sebenar Al-Quran adalah bersifat qadim. Jadi dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah letak kedua-dua sekali. Al-Quran ada yang nama baharunya dan ada nama qadimnya. Walaupun baharu, makna baharu kita boleh tengok, boleh pegang apa semua ni, tetap kita kena hormatnya seperti mana Al-Quran yang bersifat qadim yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tu yang nak pegang Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, dan janganlah memegang oleh Al-Quran itu melainkan orang yang mutahharun, orang yang suci, orang yang bersih, tak ada hadas besar, tak ada hadas kecil apa semua. Okey, dia boleh pegang Al-Quran. Nak baca Al-Quran tak ada ayat semayang pun tak apa. Nak baca Al-Quran tak ada ayat semayang pun tak apa. Cuma jangan duk hadas besar nak baca ayat Quran juga. Hadas kecil tak apa lagi. Hadas kecil ni apa? Kencing berak lah. Hadas besar ni keluar ayat mani ke, sama dengan perempuan. Malam makit-makit pagi ambil Quran baca dulu sebelum mandi. Hak ni kerja bengong orang kata. Tak kena tempat dia. Hadas besar jangan duk terbiang baca Quran ataupun memegang Al-Quran.
Bermakna kita nak sebut, nak baca Quran tak semestinya kena ada ayat sembahyang. Nak pegang Al-Quran, nak pegang Al-Quran eloknya sebagai adab kita berwuduk terlebih dahulu, kerana itu lebih afdal daripada kita pegang tanpa ada wuduk. Nah, pegang tanpa ada wuduk pun boleh. Syaratnya mestilah ayat Al-Quran itu kurang daripada benda lain. Makna benda lain ni dia ada terjemah ayat, terjemah. Lepas tu belakang tu pula dia ada lagi apa? Ada cerita tentang ilmu tajwid. Maknanya perkataan Al-Quran dengan perkataan yang lain daripada Al-Quran dalam sebuah kitab tu, hak lain pada Quran melebihi daripada ayat Al-Quran. Maka ketika itu boleh untuk kita pegang seperti buku biasa untuk kita baca, walaupun tidak ada wuduk. Tapi kalau yang Quran biasa ada di rak rumah kita semua tu, pastikan ada wuduk terlebih dahulu, sebab kena hormat terhadap ayat-ayat terhadap Al-Quran. Baik, ni yang kedua. Jangan membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Dia nak sebut ni, janganlah kita khatam Al-Quran dalam masa 3 hari ya. Bentuk bacaan Quran ni tuan-tuan, dia ada sampai 4 bentuk bacaan. Tak tahu saya nak ingat berapa. Ada 4 bentuk bacaan. Yang pertama ialah bacaan secara tartil. Secara tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Baca secara kita baca tenang. Lagi ada secara tahqiq. Nah, secara tahqiq. Ni istilah-istilah yang digunakan nak sebut kata orang baca Quran tu bentuk dia lagu mana. Ada secara tartil, ada secara tahqiq, ada secara hadar. Satu lagi lupa. Teringat 3 ya. Tartil ni baca macam mana? Baca biasa. Tartil. Tahqiq ni baca dengan secara daqiq, secara mendalami, atau mudah cakap seperti dengan qari'ah duk baca. Kalau jadi imam, dia baca secara tahqiq, pergi makmum duk tarik dengan taranum, soba, sikah, jiharkah semua kan. Kita jerkah tahu, jiharkah mana nak tahu jenis mana. Kan? Dia jadi imam baca secara tahqiq, habis makmum, maka dia jadi imam. Paling kurang pun baca secara tartil, bacaan yang biasa. Bacaan satu lagi tadi kita kata hadar. Hadar ni bacaan yang cepat. Orang yang tahfizul Quran, orang yang menghafal Quran, kebiasaan dia baca secara hadar ni. Dia tak akan menghafal Quran. Nak menghafal Quran tak dituntut baca secara tahqiq tadi. Nak menghafal Quran dia baca dengan wallazi, duk tarik bayati soba punggah bila nak ingat. Itu kata tu bentuk-bentuk bacaan. Jadi cara kita duk baca Quran secara tartil ni, jaranglah boleh untuk kita khatam selama 3 hari. Nah, pulun pilah tambah jenis haduk kerja, kalut sana kalut sini, kemudian nak baca Quran tu pula kena pegang Quran pula. Maka seeloknya biar bagi lebih 3 hari. Lebih 3 hari setahun bah. Dah lebih 3 hari setahun bah. Tak semestinya. Yang penting ambillah sikap baca Quran. Boleh habis alhamdulillah, boleh khatam alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Kan? Sebab dalam kerja agama ni, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Kena pegang hadis Nabi ni elok-elok tuan-tuan. Untuk kita nak beramal lepas ni dengan Al-Quran. Saya nak berazam mula hari ni, tuan-tuan dan puan-puan pun kena berazam elok-elok dalam hati. Kita susuli dengan tindakan nak baca Quran. Dalam sehari semalam ni, kalau tak boleh baca waktu siang, kita baca waktu malam, sebelum tidur ke, ataupun sebelum daripada mula kuliah maghrib, pi dulu dekat rak-rak Quran, ambil baca setakat mana yang boleh baca, kurang-kurangnya semuka, habis tutup, dengar sambung dengan kuliah. Untuk apa? Kita baca secara tartil. Kita nak pegang hadis Nabi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu ialah secara dawam, secara berterusan. Wa in qalla, walaupun dilakukan secara sikit-sikit. Walaupun dilakukan secara sikit-sikit,
itu lebih elok daripada engkau pulun tekan terus gear 5 tu baca Quran tak berhenti 3 hari khatam. Mai hari keempat tu dia jadi letih dah. Kereta pun kalau mula-mula masuk gear kita pergi tolak terus gear 5, dia kata nak bagi laju kan, nak naik kereta bagi laju awal-awal prak dia bagi gear 5 terus. Sebab orang kata kereta ni laju sekali tang gear 5 tu, kalau gear 3 nak laju apa, dia mula naik kereta tekan gear 5 baik, dia boleh laju tapi tak tahan lama saat dia enjin pecah itu tak boleh. Maka konsep Islam mengajarkan kepada kita sebaik-baik amalan kamu lakukan ialah secara berterusan, walaupun engkau buat sikit-sikit, mai dengan gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5, pelan-pelan baca. Yang penting ada tiap-tiap hari pengisian kehidupan kita itu dengan melihat Al-Quran, membaca Al-Quran dan memahami akan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Itu yang kedua. Jangan membaca Al-Quran, yakni khatam Al-Quran kurang daripada 3 hari. Yang ketiga, membaca Al-Quran mestilah dengan khusyuk. Ini adab Al-Quran. Bila kita nak baca Quran tu pastikan ada kekhusyukan. Membaca Al-Quran itu harus khusyuk dan sopan dengan sikap akhlak yang baik. Dengan demikian akan dapat menghayati isi Al-Quran. Allah berfirman dalam suratul Hashr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran ini diturunkan pada suatu gunung, maka kamu akan melihatnya bahawa gunung itu akan khusyuk dan tunduk kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah Nabi SAW bersabda, "Utlul Qur'ana wabku fa illam tabku fatabaku." Rawahu Ibnu Majah. Bacalah Al-Quran dan menangislah dengan kekuatan daya tangkap dan pengertian. Apabila kamu tidak dapat menangis, maka usahakanlah agar seakan-akan menangis pada ayat yang sesuai untuk difikirkan dan dihayati. Maksud hadis ini, ketika membaca Al-Quran agar dapat menyentuh jiwa dan perasaan, sehingga sikap akhlak yang baik akan lebih baik dan jika tidak baik akan menjadi baik. Baik, ini akhlak yang ketiga tuan-tuan. Yakni ketika kita baca Al-Quran kena khusyuk. Bagaimana kita sembahyang, Allah Ta'ala nak perhati ataupun nak nilai untuk diberikan ganjaran pahala berdasarkan kepada khusyuk sembahyang kita tu. Khusyuk ada 90, maka dapat 90%. Khusyuk ada 50, maka dapatlah 50%. Khusyuk dapat 100, maka sempurna pahala. Makna khusyuk ni, dia memberikan penumpuan sepenuhnya kepada membaca Al-Quran. Tuan-tuan, waktu kita nak mula baca Quran tu pun, nak ambil Al-Quran kena ada adab dah. Kena ada adab dah. Ambil Al-Quran, okey. Al-Quran ni kalau nak susun di rumah kan, nak susun di rumah, pastikanlah Al-Quran ni dia duduk tempat yang paling tinggi. Seandainya kita susun secara bertindan ni. Jangan Quran kerana dia besar kita letak di bawah. Kitab-kitab kita duk guna untuk pergi kuliah letak di atas, susun. Kita tindih Quran tak di bawah. Orang tanya apa siapa? Dia besar kena duduk bawah, baru susun nampak segak. Tak boleh sedemikian. Walaupun dia besar, kita kena letak Al-Quran paling atas sebagai tanda nak hormat Quran ni. Nak hormat, bila kita hormat Quran sedemikian, Al-Quran ni nanti akan menjadi pemberi syafaat kepada kita. Dia juga akan menjadi saksi bahawa kita melakukan kebaikan kepada dia. Satu, tak Al-Quran biar pergi atas. Satu lagi, saat kita baca Yasin, kadang-kadang Yasin ni adalah ayat Al-Quran. Habis baca Yasin tu, amboi tinggal siap dengan lempak pergi atas lantai. Tambah baca di masjid. Habis baca kan, wa ilaihi turja'un, sadaqallahul azim. Imam sambung dengan Al Nasrah semua, dia lempak tak di atas lantai. Satu dah lah lempak, satu lagi tak di atas lantai. Lantai ni tempat kita jijak ni. Sekurang-kurangnya engkau letaklah di atas
atas riba. Nah, jangan letak ayat Al-Quran ni di atas lantai. 2. Yang ketiga, adab ketika nak buka Quran. Kadang-kadang orang kata Yasin muka surat 440 contoh, buka Quran. Ni bukan adab buka Quran, dosa buka Quran. 440 mana ni 440 ni? Kalih kau ni lah. 440 buka Quran serupa dengan buka buku cerita dia. Quran tuan-tuan buka pun kena ada adab. Buka satu-satu, buka bagi ada adab. Buka lagu ni, kita hina Quran ni, menyamakan Quran sama dengan apa? Sama dengan kitab-kitab biasa. Jadi buka Quran, buka elok. Nak cari muka surat 440. Jumpa. Buka. 3. Yang keempat, janganlah meletakkan sesuatu di atas Quran. Ni ambil pen ke ataupun dah habis baca Quran, tak tarikh hal. Lepas tu telefon dia pula letak atas Quran. Oh boy, makam telefon tu lebih tinggi pada Quran tu. Boleh duduk atas Quran. Jangan letak sesuatu di atas Al-Quran. Kalau nak bertindan Quran sama Quran, okey, tak ada masalah. Tapi kalau benda lain bersama dengan Al-Quran, pastikanlah yang lain tu semua pakat-pakat duduk di bawah. Sebab apa? Kita nak cari rahmat, kita nak cari berkat. Berkat daripada Al-Quran akan diperolehi apabila kita hormat Al-Quran sampai sedemikian rupa. Begitulah juga dalam kita duk belajar ni. Dalam kita duk pergi kuliah ke apa ke, kitab mengaji ni, kalau mengaji di pondok tuan-tuan, ada ni pen ke diletakkan di atas kitab ni, tok guru jerkah hambat keluar tok guru pondok. Oi, marah sungguh. Saya pernah kan kena tegur secara umum lah di dalam majlis bersama dengan Syekh Nuruddin. Dah kita tak bawa beg kitab dia waktu belajar, sembahyang main lewat kan. Kitab ni nak letak tak mana ni? Satgi kalau letak di tepi dinding ke, pipi tengok tinggal dinding kitab orang curi. Maka ambillah kain serban, tak di depan, tak kitab di atas kain serban tu. Habis sembahyang apa semua kan, saya sembahyang sunat tu, kitab masih lagi di atas kain serban ni. Tengok nampak macam bayangan dia lalu pergi ke tandas. Tak apa. Habis dia mula kuliah tu, kira sebelum baca hadis, dia sebut bab meletakkan Al-Quran, meletakkan kitab pengajian bawah pada lutut. Meletakkan kitab pengajian bawah pada lutut, tak ada berkat mengaji. Saya pun teringat tu sahih dia kata kat aku tu, kata kena dah hari ni. Teringat sampai kelar kan. Tu kita dah ingat betul dah kan, kita dah buat tu cantik dah ingat. Letak kan, bukan letak di atas lantai. Ambil kain serban letak di bawah, letak kitab di bawah, di atas daripada kain tadi. Rupa-rupanya dia beranggapan bahawa itu pun adalah satu perkara yang salah. Engkau tidak akan mendapat barakah daripada ilmu hak kamu belajar melalui kitab tu. Sampai kena hormat teratur tuan-tuan kitab ni. Apakan lagi kalau hormat, kita perlu hormat kepada orang yang mengajar ilmu tu kepada kita. Ni kan, kita dapat ilmu satu ke dua ke daripadanya, pastikanlah sifat hormat kepada guru itu senantiasa ada pada diri kita, insya-Allah. Untuk apa ni? Untuk mendapat barakah ilmu daripada apa yang dia sampai. Baik, kembali kepada Al-Quran, samalah juga dengan Al-Quranul Karim. Pastikanlah ada adab yang saya sebutkan tadi. Adab cara nak buka, kemudian kita nak mula baca ni, seeloknya mulalah dengan Bismillahirrahmanirrahim, nanti ada di depan. Baik, jadi yang ketiga ni, membaca Al-Quran mestilah khusyuk. Seperti mana Nabi jelaskan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, bahawasanya bila kamu baca Al-Quran, wabku fa illam tabku fatabaku. Bila kamu baca Al-Quran, maka menangislah. Bila sampai ayat yang berkaitan dengan apa? Ayat-ayat yang sesuai untuk difikirkan dan dihayati. Ayat cerita tentang azab api neraka ke, kita kena rasa perasaan takut ni. Kalau boleh kan, teriak cantik. Kalaulah duk baca Al-Quran ni tak berasa nak teriak, Nabi ajak fatabaku, kamu kena baca biar bagi slang kamu ni serupa dengan orang teriak. Tak teriak, tapi dia baca kena bunyi serupa dengan orang teriak. Pasal
nak ambil sunnah Nabi. Nabi ajak baca Quran, teriak. Kalau tak boleh teriak, kena berlakon-berlakon jadi supaya orang teriak. Maknanya waktu baca Quran ni bukan boleh derah-derah, jerkah-jerkah. Baca secara perlahan-perlahan, seperti dengan engkau merintih di hadapan Tuhan. Lagu tu di adab-adab ketika kita nak baca Quran, tuan-tuan. Apakan lagi kalau kita boleh memahami ayat-ayat Al-Quran bila baca tentang ayat azab. Kan, mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang dah pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, apabila sembahyang berimamkan orang Arab yang mereka baca ayat Al-Quran, mereka faham. Mereka baca-baca, tiba-tiba mereka teriak. Kita hak duduk belakang imam ni pun kita tak faham pun kita teriak kan. Bukan faham pun ayat hak imam tu baca. Imam tu seorang, imam tu fahamlah apa hak dia baca, menyebabkan tersebab hati sampai teriak, tak boleh nak sambung ayat seterusnya. Berhenti seketika. Kita hak belakang ni pun tumpang teriak juga. Nak habaq apa? Ni kata roh Al-Quran. Roh Al-Quran bila kawan tu teriak, selalunya akan memberi kesan juga kepada orang lain untuk teriak. Oh subhanallah, hebat sungguh kata ayat Al-Quran. Tapi kalau bila kita mai balik semula ke Malaysia, jaranglah untuk air mata kita keluar kerana kita membaca Al-Quran. Nak teriak ni bila? Teriak ni bila ada kematian baru ayat mata nak mai. Tengok-tengok anak gagal dalam periksaan baru nak teriak. Tengok-tengok bini marah ke apa ke baru rasa nak teriak, baru ayat mata keluar. Ayat mata keinsafan ini akan mampu untuk memadamkan api neraka. Hadis Nabi sebut, la yalijun nar rajulun baka'un min khasyatillah. Tidak akan disambar api neraka lelaki yang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Dia teriak, tuan-tuan, saat dia baca ayat-ayat Al-Quran ni, tiba-tiba sebab hati dia. Sebab apa? Mungkin kerana waktu dia baca ayat Quran ni, dia teringat dosa-dosa hak dia duk buat. Ayat tu cerita tentang benda lain, tapi waktu dia duk baca ni, dia duk teringat dosa hak dia buat, sehingga mengalirkan air mata. Bila keluar ayat mata ketika buat benda-benda baik ni, seeloknya biar teran bagi ayat mata tu keluar lagi banyak. Kalau dia nak keluar cara supaya ayat kencing ke keluar, ataupun meleleh ke, pulun biar bagi keluar, kerana air mata yang menangis yang keluar kerana takutkan Allah, yang mampu untuk memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni mesti mai daripada hati. Ayat mata dia keluar ni pun, tuan-tuan, dia ada bacaan-bacaan. Ayat mata ni dia keluar ada 3 jalan. Jalan kok ni, jalan tepi ni, ataupun dia keluar terus mai ikut tengah ni. Dia ada bacaan hak mana yang teriak betul, hak mana yang teriak berlakon. Nak tahu malam ni tengok TV, kalau ada cerita pelakon-pelakon teriak, tengok depa teriak ayat mata keluar kat mana. Ayat mata mereka ialah ayat mata lakonan semata-mata. Padan depa nama pelakon kerana mereka pandai untuk berlakon. Dan tuan-tuan, dalam kitab Tajzibu Atrafil Hadis ada dihadirkan oleh musannif sebuah hadis cerita bagaimana orang yang telah membiasakan diri dengan melakukan maksiat, dia boleh untuk mengawal air matanya. Ni orang yang biasa buat jahat ni, buat maksiat ni, dia boleh untuk mengeluarkan air matanya bila masa saja. Dia boleh, atau erti kata lain, dia boleh berlakon teriak. Nah, kita ni nak bagi teriak dok lah ni, contohnya siapa yang boleh teriak, saya bagi RM50. Lekah 30 saat kah, tengok tak boleh. Mudah-mudahan kita orang baik. Pasal apa tak boleh? Mudah-mudahan kita orang baik, tuan-tuan. Nah, orang yang pelakon ni dengan kemaksiatan yang biasa dia buat, Nabi sebut kata dia boleh untuk memastikan, dia boleh buat bagi ayat mata dia keluar sampai teratur. Hebatnya Allah bagi dekat mereka. Hebat apa nah? Nak buat atas hebat boleh buat keluar ayat mata tu saja, tapi mereka buat maksiat. Tapi ayat mata yang keluar kerana keinsafan, bukan kerana lakonan. Ayat mata ini mampu untuk memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak tahu betul ayat mata mana yang insaf, ayat mata mana yang berlakon, Ustaz Ramli Syafi'i mai nanti tanya.
dia yang sampaikan benda ni di dalam kursus guru yang diadakan bersama dengan guru-guru Matak Mahmud Langkawi dulu. Dia cerita, ayat mata ni dia kata ada keluar kok ni, ada bacaan dia. Kok ni pun ada bacaan dia. Saya tak mau sebut di sini. Tok guru kita Ustaz Ramli duk main selalu, tuan-tuan tanya dia nanti. Ayat mata ni Ustaz, kalau main kok ni dia cerita dia macam mana? Kalau kok ni pasal apa? Tanya dia tuan-tuan. Dia ilmu-ilmu jenis tu banyak dia. Baik, bismillah muslimat rahimakumullah. Maka ketika kita membaca Al-Quranul Karim, pastikan ada kekhusyukannya. Makna khusyuk ni mudah cakap, penumpuan sepenuhnya terhadap bacaan Al-Quran. Kita sedar kata ketika itu kita baca Al-Quran, kan? Khusyuk ni kira benar apa pun berlaku kita buat heran. Tu zaman lah ketika kita nak baca Quran ni, seloknya telefon tutup tak tepi dulu. Yang nak ganggu kita sangat lah benar tu, telefon tu ada kebaikannya dan ada kesalahannya. Waktu nak baca Quran, sebab kita nak menghadirkan khusyuk, pastikan benda-benda sampingan yang boleh mengganggu kekhusyukan kita ditinggalkan terlebih dahulu sebelum kita mula baca Al-Quran. Sama dengan kita nak semayang untuk mendatangkan kekhusyukan, benda-benda dunia Allah Ta'ala ajak melalui lidah Rasulullah SAW, tinggalkan dulu. Kalau perut kamu lapar ketika kamu nak semayang, pastikan pergi makan dulu bagi kenyang. Takut sekali lagi duduk semayang di dapak dia bunyi keting. Depan ni lagi darah habis, aku nak tinggal makan apa. Dia semayang jadi cepat. Kalau hidangan telah tersedia, pastikan engkau makan dulu walaupun dah masuk waktu. Baik, makan dulu. Untuk apa? Untuk menghadirkan khusyuk. Kalau berasa nak kentut, piteran kentut bagi habis dulu. Kalau nak kencing dulu. Kalau ada hajat nak telefon ke apa ke, telefon dulu. Alhamdulillah tuan-tuan, nak masuk masjid tu terpampang di hadapan, matikan telefon anda. Pasal apa? Benda ni pihak masjid buat tak lain dan tidak bukan untuk membantu mendatangkan khusyuk ketika kita menghadap Allah. Takut sekali lagi waktu duduk semayang lagi keting kering kerana kita menyebabkan kawan-kawan lain pakat duk maki habis. Kan kita hak tutup telefon ni pun bila dengar telefon duk kata apa? Natang ni tak tahu ke waktu duduk semayang ni kita hak khusyuk pun hilang khusyuk kerana dia seorang. Dia ni bukan dia saja berdosa. Nah, dia membuatkan orang lain pakat-pakat dosa juga atas punca dia. Jadi dosa hak dia dapat. Dosa apa? Dosa membunyikan telefon ketika orang semayang jemaah lebih besar daripada orang lain. Dosa dia lebih besar daripada orang lain hak duk maki dia ketika semayang. Kan, maki kawan tu pun dosa juga tu. Tapi dia punca menyebabkan orang maki, lagi berganda-ganda dosa dia dapat, tuan-tuan. Matikan atau tutupkan. Yang hak hebat lagi ada juga. Aku duk semayang ni, telefon lain tutup pula lah. Waktu semayang boleh cakap Allah, Masya Allah, Tabarakallah, macam-macam berlaku, tuan-tuan. Nah, jadi kita kena ingat untuk mendatangkan khusyuk ni, tinggalkan terlebih dahulu benda-benda sampingan yang boleh mengganggu kekhusyukan dalam sembahyang ataupun di dalam kita membaca Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'azah. Jika seseorang akan membaca Al-Quran, mulailah dengan isti'azah, yakni dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 98, wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Dan bila kamu akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Tu dia, baca Quran, mula dulu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca dulu a'udzubillah. Untuk apa? Quran ni dia adalah kalam yang hebat. Syaitan dia akan pastikan kita meninggalkan perkara-perkara yang hebat. Perkara yang Allah Ta'ala sayang, syaitan akan buat bagi kita jadi benci. Maka kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang senantiasa mengganggu kita ni. Apa makna syaitan, tuan-tuan? Saya dah sebut dulu. Makna syaitan ni ialah pergi balik mengajak
melakukan kejahatan. Dia tidak pernah jemu di dalam mengajak manusia melakukan kejahatan, maka nama dia ialah syaitan. Hari ni kalah, esok dia main lagi, esok kalah, lusa dia main lagi. Kerana itulah dia dinamakan sebagai syaitan. Maka kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebagai adab sebelum daripada membaca Al-Quran. Dan begitu juga yang kelima, bacalah Al-Quran dengan bismillah, dengan basmalah. Kemudian bacalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baca a'udzubillah dulu, kemudian baca bismillah. Bukan baca bismillah ni ketika awal surah saja. Sunat hukumnya membaca bismillah walaupun di tengah-tengah ayat. Walaupun di tengah-tengah ayat baca a'udzubillah, kemudian baca bismillah, walaupun di dalam sembahyang. Cuma dah belum masyarakat kita dibiasakan sedemikian. Katakanlah kita nak ambil ayat tengah-tengah tu, kita tak ambil ayat awal. Sunat hukumnya mula dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ni yang Imam Syafi'i kita lah. Yang Hanafi diperoleh tu Fatihah pun tak baca bismillah, tambah nak baca surah lagi tak baca bismillah lah. Tak apalah, mereka indra kayangan, kita darul-darul ni buat cara darul. Beza tentulah. Hak nu indra, yang ni darul, maka ada perbezaan di antara indra dengan darul ni. Tak apa kan? Tapi dalam Fatihah mereka baca juga, tapi baca secara perlahan, bismillahirrahmanirrahim. Kita Imam Syafi'i bismillah ni kena baca kuat seperti mana alhamdulillah baca kuat. Tak boleh untuk kita baca pelan. Bismillah kena kuat, alhamdulillah bin alamin pun kena kuat. Tapi diperoleh bismillah baca pelan, alhamdulillah depa baca derah. Nak baca wadduha, depa tak mula dengan bismillah. Kan? Tu awal ayat tu, awal ayat. Depa mula dengan wadduha walaili iza saja, terus mula dengan ayat. Tak apalah. Salah ke? Jangan kata salah. Inilah yang disebut dengan khilaf di kalangan ulama. Nabi dah sebut dah dulu, khilafu ummati rahmatun. Khilaf di kalangan umatku, makna khilaf ni percanggahan pendapat. Percanggahan pendapat di kalangan umatku adalah merupakan rahmah. Makna rahmah ni kasihan belas Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut dalam bab zakat fitrah contohnya, Imam Syafi'i memang menegaskan bahawa zakat fitrah mestilah berah. Tak boleh untuk buat keluar duit ni. Tak boleh untuk buat keluar duit. Tok Guru Haji Saleh Syed dia tegah, dia kata memang kena buat keluar berah. Siapa buat keluar duit tak sah. Tu dia. Tiba-tiba hukum kerajaan kita juga menetapkan bahawa boleh untuk diberikan zakat fitrah berdasarkan kepada nilai segantang. Nilai segantang makanan asasi kita, yakni berah. Berapa? RM7. Maka kita boleh bagi nilai dia. Sebab dilihat kepada keadaan sekarang ni, orang lebih suka mengutamakan duit untuk teruskan kehidupan daripada mengutamakan berah. Kan? Tapi Tok Guru Saleh dia guna hujah lain. Dia kata bagi berah ni, Imam Syafi'i guna hujah bagi berah ni. Bagi berah, dia boleh teruskan kehidupannya. Dengan berah ni dia boleh makan, bila makan dia ada kekuatan, dia boleh untuk melakukan ibadat dengan sempurna. Bukan erti kata dengan duit tu dia boleh mendapatkan tenaga kekuatan tak. Kadang-kadang guna duit ni dia buat benda lain. Tapi dia boleh berah. Berah takkan dia nak guna untuk buat benda lain, melainkan kena masak makan lah. Masak-masak makan dapat kekuatan, mudah buat ibadat. Maka afdalnya dalam mazhab Imam Syafi'i kita malah ditegaskan untuk Tok Guru Saleh Syed kena keluar menggunakan berah. Jadi kita guna ikut mazhab lain. Mazhab apa? Maliki ke? Menggunakan nilai, yakni sebanyak RM7. Ni kata rahmah ni. Ni kata rahmah berdasarkan kepada keadaan. Nak mudah, kita tak sadut keli. Kita ada anak 5 orang, 3 bagi berah, 2 bagi duit, kan kemudah. Ataupun nak bagi pahala lagi besar, bagi beras gantang lah, ni orang pack cantik dah. Berah pun kita bagi dekat orang miskin. Kemudian kita bagi pula sampai duit dekat dia RM10. Duit pun bagi, beras pun bagi. Ambil beras RM7 dia pun, duit pun RM7. Takkan setahun nak buat keluar RM14 nak bagi ke orang miskin, tak boleh. Kan? Bagi beras, bagi duit, kedua-dua kali kita bagi.
untuk keluar daripada khilaf, tu lagi bagus. Tu lagi bagus, tuan-tuan. Baik, nak bagi mudah seperti mana yang dilaksanakan sekarang, bagi RM7. Bolehkah? Boleh. Seperti mana orang perleh sembahyang tak baca bismillah, boleh buat, diperleh sajalah. Kita balik-balik mai sini, tiba-tiba imam kita dia tak baca bismillah. Pak Syed kata nak buat geram ke dia hari ni. Allahu Akbar, habis ni kami Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang belakang jadi lagu mana? Sembahyang dia tetap sah, dia baca bismillah tapi baca pelan. Kita jenis duk biasa dengar bismillah, tiba-tiba imam Pak Syed tak baca bismillah. Dia kata sahih ni geng bid'ah ni, geng Wahabi ni. Pak Syed tukar dah, dia jadi Wahabi dah. Tak pasal-pasal kawan kena cop dengan Wahabi. Dah, bukan cerita Wahabi, ni cerita boleh. Dalam mazhab kata dah boleh, maka dibolehkan buat. Cuma dah bila masyarakat kita dia tak biasa lagi buat lagu tu, terus harus buat lah. Kita buat macam mana masyarakat kita ni. Kata al-adatu muhakamah, salah satu daripada sumber perundangan hukum ialah adat. Apa dia adat? Kebiasaan masyarakat. Masyarakat duk biasa buat lagu mana? Masyarakat kita ni, kita bermazhabkan Imam Syafi'i, di Langkawi ni semua masjid guna mazhab Imam Syafi'i. Nak mula Fatihah, dia mula dengan bismillah, kita baca bismillah, sebab tidak mahu mendatangkan keraguan. Bila kita buat keraguan, bukankah itu menghilangkan khusyuk sembahyang? Maka tolak perkara-perkara tersebut. Ada tuan-tuan di Langkawi kita juga ngaji di Mesir, hebat dah, cantik dah, alhamdulillah, cantik ya. Anak-anak murid kita juga bila balik mai sembahyang duduk tahiyat akhir di Mesir kan, di Mesir duduk tahiyat akhir serupa dengan duduk tahiyat awal. Dia balik-balik mai di sini, dia buat serupa dengan hak di Mesir tu. Orang hak sembahyang belakang ni, ni tahiyat awal ke tahiyat akhir ni? Pakat canggah habis. Ya, bila dia naik jadi imam, pakat tak mau nak ikut dah. Sebab tahiyat akhir pun duduk serupa dengan tahiyat awal. Yalah, sembahyang tetap sah. Nak duduk tahiyat awal serupa dengan tahiyat akhir, tak ada masalah. Cuma Imam Syafi'i dia susun semikian agar menampakkan perbezaan bagi orang yang masbuk. Katakanlah dia mai tengok, oh tu imam duduk iftirash, dia baru rakaat kedua. Nasib baik dia tak duduk tawarruk, dia tak bagi salam lagi. Dan juga aku dapat satu rakaat sembahyang maghrib. Duduk iftirash, yang ni duduk tahiyat awal tu. Dia mai tengok, Allah duduk tahiyat akhir dah, tak ada dah rakaat. Tak apa. Dia sembahyang duduk tahiyat akhir, kemudian dia sambung 3 rakaat. Untuk membezakan antara duduk tahiyat awal dengan duduk tahiyat akhir. Tiba-tiba duk biasa lagu tu di Mesir, balik-balik mai ke Malaysia, balik mai ke Langkawi, duk buat juga lagu tu. Gunalah kaedah al-adatu muhakamah. Adat ni boleh juga digunakan sebagai hukum. Dah adat kita, masyarakat kita, kalau kita tak faham ni mazhab mana lah, tak apalah, tengok cara adat kita buat lagu mana, masyarakat kita duk buat lagu mana. Daripada kita kecil duduk di Langkawi sampai kelak orang tahiyat akhir ni, mana ada duduk serupa dengan tahiyat awal kan. Tiba-tiba baru mengaji 5 tahun di Mesir, balik-balik tukar lah cara 20 tahun duduk di Langkawi. Amboi, kemas sangat Buat al-adatu muhakamatun, laksanakan seperti mana masyarakat kita buat. Untuk apa? Apa yang dah dibuat masyarakat dah betul. Untuk ra'i adat yang dilakukan, walaupun perbuatan kamu itu tidak membatalkan sembahyang, tidak mengurangkan pahala sembahyang, cuma menghilangkan kekhusyukan sembahyang anak-anak jamaah. Tuan, orang yang berusaha menghilangkan keraguan dalam masyarakat, pahala dia besar. Jadi kita buatlah seperti mana yang tertera ataupun yang pernah, yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita, selagi mana ia tidak bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala mahupun dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir daripada adab-adab yang perlu kita zahirkan kepada Al-Quranul Karim ini ialah, saya pilih kita bacalah Al-Quran dengan tidak mengganggu jamaah. Ni akhir. Ada banyak disebutkan oleh musannif di sini, ini yang akhir. Baca Al-Quran dengan tidak mengganggu jamaah. Ni contoh kalau kita baca Al-Quran di masjid. Kadang-kadang orang duk semayang jamaah kan. Ni jemaah kedua lah. Dia semayang jemaah pertama dah habis,
Lepas tu dia iktikaf di masjid, dia baca Quran di belakang. Ada orang mai di belakang, orang mai jemaah belakang, mai semayang kan, semayang subuh ke, semayang zuhur ke, duduk semayang. Kita duduk di belakang ni baca Quran punya khusyuk, punya derah. Mengganggu orang melaksanakan sembahyang jemaah ni. Apabila bertembung di antara perkara yang fardu dengan perkara yang sunat, mesti kita mengutamakan perkara yang fardu. Ulang, apabila bertembung di antara perkara fardu atau perkara yang wajib dengan perkara yang sunat, mesti mengutamakan perkara yang wajib. Jadi engkau membaca Al-Quran, hukumnya ialah sunat. Jamaah tadi mereka semayang, semayang hukumnya wajib. Maka orang yang buat perkara sunat tu, dia kena ra'i, dia kena hormat golongan yang melakukan perkara wajib ni. Maka dia kena perlahankan bacaannya. Inilah hujah yang digunakan juga bagi kita berzikir selepas daripada semayang. Wirid selepas semayang. Nak derah ke, nak slow ke, andai kata masih lagi ada jamaah dan ada jamaah, maka wirid kita eloknya diperlahankan suara tu. Imam pun pelan bagi dengar sikit-sikit ya kepada makmum. Kadang-kadang tak imam tu cantik dah slow, hak makmum ni pi derah daripada imam pula. Hak boleh suara derah ni ketika nak amin ya. Ketika zikir ni, ketika zikir imam yang kena derah daripada makmum. Tiba-tiba hak duk berlaku, imam pelan dah. Mungkin imam faham lah, tengok kali-kali bagi salam, oh ada hak bangkit sambung dengan rakaat yang dia tak habis. Mana kata dia buat benda wajib tuan-tuan, kita buat benda sunat, kita pi balun main derah, mengganggu dia. Tu yang datang fahaman-fahaman kaum muda ni yang terus mengatakan zikir lepas mayang ni tak ada kan, zikir lepas mayang tak ada. Ada minggu lepas saya ada pergi marking paper di Kuala Perlis, semayang di jeti masjid tepi jeti, dekat dengan jeti Kuala Perlis tu, semayang subuh semua. Habis semayang subuh kan, tak ada lah zikir sebarang kita depa, kalih terus depan, bangkit sana bangkit sini, buat pengumuman semua. Lepas semayang Jumaat kan, kalih-kalih terus buat pengumuman, tak ada lah zikir-zikir apa semua. Lepas tu dia terus buat ikut sedapnya. Cuma yang saya tertarik perhatian yang dilakukan oleh imam di masjid tu, punya tegas mereka di dalam membetulkan saf. Dia bagi arahan semayang subuh pagi Jumaat tu, betulkan saf, rapat-rapatkan, pastikan tumit berada di garisan kuning. Betul lah masjid tu garisan kuning, betul di garisan kuning. Lagi mana tak betul, dia tak takbir tu. Kami lama kita hadap betul, dia tunggu bila nak takbir ni. Lepas tu hak AJK masjid pula siap dengan jerkah ni, hak duduk ujung ni tani kosong lagi ni. Tu dia tegas semua depa dalam bab nak jaga saf. Subhanallah. Tentu patutnya kita kena tiru. Yang hak kalih tak baca wirid tu saya tiru lah. Tiru hak benda elok-elok ni. Dan tunggu benda elok-elok ni. Jadi hak nak zikir ni tuan, ni kita ambil faham elok. Andai kata ada di kalangan jamaah yang masih lagi tertinggal rakaat, imam apabila dia bagi salam tu, dia dapati bagi salam yang kedua, tiba-tiba ada lagi yang bangun, dia zikir wirid lepas mayang tu, perlahankan suara. Kita hak makmum ni juga perlahankan suara, jangan kuatkan. Untuk apa? Nak bagi peluang agar kawan kita yang tertinggal rakaat tadi khusyuk semayang dia. Sagi kalau kita pederah kan, contoh waktu kita dah baca Fatihah, dia pun baca Fatihah juga, sahih dia ikut Fatihah kita ya. Dia akan lupa Fatihah dia. Aku sampai tak mana lah, dia akan ikut hak kita. Pokoknya dia baca Alhamdulillah amin, kita dah baca Iyyakan nasta'in, bacaan kita hak derah akan mengganggu dia. Dia buat benda wajib, kita buat benda sunat, kehadiran kita baca benda sunat yang kuat mengganggu benda wajib, maka hukumnya ialah salah. Kita berdosa, kita buat benda salah mengganggu orang yang melakukan perkara wajib. Jadi perlahankan. Tengok, oh habis dah, semua pakat duduk semua dah, okey clear, tekan balik dia, bagi derah balik. Al-maklum lah zikir ni kalau pelan kan, dia bukan nak semangat, tak mai syekh dah. Zikir pun la ilaha illallah, syekh dia tak mai, tak rasa khusyuk, dia pederah sikit baru dia akan rasa kekhusyukan dia. Nak pederah, tengok dulu, terutamanya hak semayang jemaah. Hak semayang seorang tu, hak tu cerita lain. Hak semayang jemaah ni kita buat
dengan sempurna insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah 6 adab yang dapat saya kongsikan bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mampu kita laksanakan sebaik mungkin untuk memastikan adab yang kita lakukan terhadap Al-Quranul Karim ini akan menghadirkan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita bertemu lagi bulan hadapan untuk membicarakan pula tentang akhlak terhadap diri kita sebagai seorang Islam.